Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam reformasi kepada semua teman-teman dan juga rakan-rakan yang pada petang ini sempat singgah di teratak buruk saya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua. Terima kasih banyak kerana sudi-sudi sempat-sempat bersama pada petang ini, ya, untuk kita buat perkongsian dan juga kita menyatakan sedikit pandangan kita, terutamanya dalam isu-isu politik lah. Bila saya cakap macam ni, dah tentulah isu politik. Kalau saya buka konti, kita main lagu je kan, kita berhibur je lah. Tapi hari ni kita nak sembang sikit lah, untuk mengambil sikit ruang sebelum kawan kita Yani menyambungkan tugas di petang ini. Kalau dia sihat, ya, mudah-mudahan kita doakan semuanya sihat rakan-rakan kita supaya dapat terus berjuang. Jadi hari ini seperti biasa saya akan bacakan dulu berita-berita yang terbaru. Saya merujuk kepada Malaysia Kini dulu, ya. Saya nak kongsi dengan anda dan kadang kita akan ulas sikit-sikit lah berkenaan beberapa isu yang terkini. Tentunya di Malaysia Kini hari ini, kalau kita tengok berita utamanya khianat PKR, tindakan undang-undang terhadap bekas ahli mungkin diteruskan. Ini kenyataan daripada Wabi Fahmi Fadil, iaitu pengarah komunikasi, ya, pengarah komunikasi keadilan. Okey, kemudian berita lagi, Mahkamah perintah Zuraida bayar 10 juta kepada PKR. Jadi berjutan daripada berita inilah kemungkinannya keluar kenyataan Fahmi Fadil, ya, bahawa bukan Zuraida seorang saja yang akan dikenakan, bahkan dengan keputusan mahkamah ini bermakna mereka-mereka yang telah pun keluar atau menjadi katak, ya, dalam langkah Sheraton itu mungkin mendapat akibat yang sama. Okey, mahkamah memerintahkan Zuraida Kamaluddin membayar 10 juta ringgit kepada Parti Keadilan Rakyat kerana berpaling tadah daripada parti itu selepas menang kerusi Parlimen Ampang buat kali ketiga pada PRU ke-14. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini membenarkan tuntutan bond 10 juta daripada keadilan terhadap bekas menteri itu yang kehilangan kerusi Ampang kepada wakil keadilan Roziah Ismail pada PRU ke-15 baru-baru ini. Peguam Parti Navpret Singh mengesahkan keputusan yang disampaikan oleh Hakim Akhtar Tahir semasa prosiding dalam talian. Mahkamah membenarkan tuntutan plaintiff iaitu keadilan yang meminta defendant membayar 10 juta kepada pihak di bawah bond itu. Mahkamah mendapati bond itu adalah kontrak yang sah dan mengikat. Mahkamah berpandangan 10 juta itu bukan tidak seimbang tetapi jumlah yang munasabah untuk bertindak sebagai sekatan bagi menghalang ahli parti daripada bertindak bertentangan dengan kepentingan parti dan bahawa jumlah yang kurang tidak akan menjadi penghalang. Kos RM50,000 juga diberikan memihak kepada plaintiff. Semasa pembicaraan penuh tindakan sivil itu pada 29 Mac, Setiausaha Agung Keadilan yang juga Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memberi keterangan bahawa Zuraida menang kerusi Ampang kerana bertanding di bawah parti, di bawah panji parti, bukannya atas kekuatan sendiri. Semasa pembicaraan pada 30 Mac lalu, Zuraida memberi keterangan bahawa dia tidak mengetahui butiran bond 10 juta itu dan mendakwa dipaksa mendandatanganinya sebelum bertanding di Ampang. Zuraida bersama 11 ahli parlimen lain diketuai bekas Timbalan Presiden Keadilan Azmin Ali Seburit. Seburit tu saya tambah, ya, dalam Malaysia Kini tak ada. Meninggalkan parti itu pada Februari 2020 untuk menyokong Bersatu, UMNO, BN dan GPS dalam pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Ini dikenali sebagai langkah Sheraton yang meruntuhkan pentadbiran Pakatan Harapan ketika itu. Pada September 2020, Keadilan memfailkan tindakan sivil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk menuntut 10 juta daripada Zuraida kerana meninggalkan keadilan. Bagaimanapun, pada Mei tahun lalu, Zuraida meninggalkan Bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Pada Disember tahun lalu, Zuraida dan 10 ahli PBM lain dipecat di tengah-tengah perebutan kepimpinan dengan penyedang Presiden Larry Seng. Awal tahun ini, Zuraida dipilih sebagai Timbalan Presiden Muafakat Nasional
sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO. Pada PRU yang lepas, Roziah Ismail daripada Keadilan menang Parlimen Ampang dengan majoriti 29,681 menewaskan Mak Lampir Zuraidah. Mak Lampir itu saya tambah, bukan dalam Malaysia kini. Daripada Zuraidah, parti PBM, dan mengalahkan Avon Law daripada MCA, mengalahkan Shasha Liana daripada Perikatan Nasional, dan juga Dr. Nurul Ashikin Pejuang, dan Brian Lai daripada Warisan, serta 3 lagi calon bebas. Ya, hebat rupanya kita punya Kak G kita ni, Kak Oji. Ya, dia majoriti 29,000. Dia menewaskan berapa calon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 calon. Dia berdapat dengan 8 calon di Parlimen Ampang tapi masih lagi dapat 29,000 majoriti. Hebat. Ya, tahniah kepada Kak Oji kita ataupun Wabi Roziah Ismail. Peguam Nizamuddin Abdul Hamid yang bertindak mewakili defendant bekas ahli Parlimen Ampang itu, Zuraidah ataupun Mak Lampir, itu saya tambah, merupakan Menteri Perumahan, bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dari 2018 hingga 2021 dan kemudiannya Menteri Industri Perdagangan dan Komoditi dari 2021 hingga tahun lepas. Itu dia berita yang hangat hari ini, yang kita juga nak sembang pada petang ni. Dan untuk maklumat tuan, okey, untuk maklumat semua, selain daripada Zuraidah yang turut mengisytiharkan menjadi katak suatu langkah syariton, siapa dia? Mereka ialah Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, ahli Parlimen Gombak. Waktu itulah, kan? Sekarang dia dah hilang kerusi dah. Dia telah pun ditelanjangkan di Gombak. Itu yang lompat. Zuraidah Kamaruddin yang tadi saya sebut tadi, ahli Parlimen Ampang sebelum itu. Datuk Saifuddin Abdullah, Pudin. Orang Kuantan Indah Mahkota panggil dia Pudin. Datuk Saifuddin Abdullah, Parlimen Indah Mahkota dan masih lagi menyandang. Tak macam mana boleh menang, saya pun tak tahulah. Ya? Baru Bian, ahli Parlimen Selangau, itu juga yang lompat. Datuk Kamudin Jaafar, ahli Parlimen Bandar Tun Razak yang terkangkang daripada Tun Razak baru ini di berdepan dengan Kak Wan. Dia tewas baru ini. Datuk Mansur Osman, ahli Parlimen di Bawang Tebal, juga orang yang lompat. Datuk Rashid Hasnon, ahli Parlimen Batu Pahat, juga melompat. Datuk Seri Dr. Santara Kumar, ahli Parlimen Segamat, juga melompat. Ali Biju, ahli Parlimen Seratuk, melompat. Willy Mongin, ahli Parlimen Puncak Borneo, juga melompat. Dan Jonathan Yassin, ahli Parlimen Ranau. Ini di antara mungkin bakal-bakal yang akan menyusul seperti mana Zuraidah. Ya? Semua notis telah pun dikeluarkan oleh Parti Keadilan kepada mereka-mereka ini untuk menuntut saman. Ya? 10 juta ringgit. Tak banyak 10 juta. Ya? Bagi Zuraidah, 10 juta tak banyak. Dia bukan dekeh-dekeh saudara kemudian ni. Ya? Jadi apabila berlanjutan daripada keputusan itu, jadi inilah keluar kenyataan daripada Wabi Fahmi, ya, Fahmi Fadil. PIKAD mungkin mempertimbangkan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap beberapa bekas ahlinya yang telah mengkhianati parti sebelum ini. Ya. Dalam mesyuarat pimpinan Pusat Keadilan akan datang, mungkin ada perbincangan di mana tindakan terhadap Zuraidah telah diambil dan ada keputusan begini. Beliau bukan saja yang melompat parti pada waktu itu, tapi ada sejumlah yang lain. Maka keadilan mungkin meneruskan tindakan undang-undang kepada mereka yang telah mengkhianati parti. Ini dikata oleh Fahmi Fadil. Jadi biasanya dalam kes mahkamah, saudara, ya, apabila satu keputusan kes telah diputus oleh hakim, dia akan menjadi rujukan kepada kes-kes yang lain. Jadi apabila Zuraidah kena 10 juta, maka lagi 10 orang itu dah mula kecil perut. 10 orang lagi dah kecil perut. Termasuklah Azmin Ali. Kena prepare lah sekarang ni. Ya, prepare duit sesiap 10 juta. Kalau perlu nak edar tabung Milo, boleh edar lah sekarang tabung Milo, kan? Tak susah nak kira derma. Kalau kamu berbaik dengan parti lebay, berhubunglah dengan parti lebay. Sebab parti lebay ni dia memang ada pengalaman dan juga kepakaran di dalam mengutip derma. Jadi siapa-siapa yang nak prepare duit 10 juta itu,
jumpa uh, dengan Tok Lebah Hadi, bagi tahulah ya, kami amat memerlukan sumbangan jihad daripada walaon PAS ya, kerana kita dah kawan. Jadi memerlukan ni lah ya, derma jihad daripada Tok Lebah semua. Kita dah geng, takkan tak boleh bantu pun. Masa menjatuhkan kerajaan PHU, kami bantu. Kita bekerjasama. Senang sama senang, susah sama susah. Jadi bolehlah Zuraida ke, Azmin ke, pergilah jumpa dengan Pak Lebah. Mintalah sikit. Kalau tak bagi semua pun separuh. Lepas support separuh. Azmin ataupun Semurid ataupun Mak Lampir separuh. Jangan bila kamu dah kena ni lebay baik tak tahu je. Kadang-kadang kesian saudara dengan Mak Lampir ni. Sekarang siapa peduli dia? Saya pun tak tahu dia parti mana. Dah lah tak ada parti, baru ni kalah pula dalam Pilihan Raya. Parti PBN, Parti Bangsa Malaysia telah pun pecat dia. Dan beberapa kawan-kawan dia yang lain. Lepas tu dia berada dalam sebagai naib Presiden Mufakat Nasional. Mufakat Nasional ini bukan parti, dia NGO. Bertanding tak bertanding Pilihan Raya ni pun tak tahulah. Kalau bertanding pun nak guna logo mana. Sebab Zuraida dia tidak masuk dalam Bersatu, dia dah keluar Bersatu. Tak tahulah kalau Bersatu jenis kutip je apa-apa pun kan. Orang dah keluar parti pun tarik balik kan. Selalunya parti tak ada maruah, dia tak kisah. Bangkai tepi jalan pun dia kutip. Jadi Zuraida tidak ada masalah, jangan bimbang. Kamu boleh mohon balik Parti Bersatu kalau nak bertanding lah. Nak bertanding Pilihan Raya. Mohon balik Parti Bersatu ataupun jadilah Muslimat PAS. Kemungkinan atas nama kamu yang gagah, bekas Ketua Wanita Keadilan, bekas Menteri, kalau kamu masuk PAS mungkin kamu akan jadi ustazah lah. Akan memimpin Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat. Hajjah Zuraidah alias Mak Lampir. Kan senang dapat ustazah ni kan. Jadi dengan cara itu sajalah Zuraidah boleh memasuki syurga dengan mudah. Isi borang parti PAS. Dalam borang tu sertakan lampiran pengalaman kamu. Pengalaman saya paling besar, saya adalah Ketua Wanita Keadilan. Masuk dalam borang tu, saya Ketua Wanita Keadilan. Saya pernah jadi ahli Parlimen Ampang Bapa Penggal. Saya Menteri Perumahan dulu. Saya Timbalan Presiden Parti Bangsa Malaysia. Banyak biodata tu. Hantar dekat Parti PAS. Jadi bila Lebah Hadi tengok, wah hebat Mak Lampir ni. Banyak pengalaman dia. Maka ada peluang lah. Zuraida menjadi Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat. Lepas ini kita kena panggil dia. Ustazah Zuraida Kamarudin. Bukan susah saudara nak jadi ustazah ni. Kalau lelaki nak jadi ustaz pun tak susah. Isi borang PAS, maka jadi ustaz lah. Kan? Isi borang, kalau wanita, isi borang muslimat, jadilah ustazah. Bila jadi ustaz, bila dah jadi ustazah, kita nak mencarut pun tak apa dah. Tak ada masalah. Malaikat tidak tulis. Pasal kamu dah confirm syurga. Buat apa malaikat nak tulis? Mencarutlah sepuas-puasnya. Fitnahlah sepuas-puasnya. Sebab malaikat tahu, ini golongan ahli syurga. Tak ada keperluan kami nak mencatat. Buang masa kami nak mencatat dosa pahala kamu sebab kamu dah dijamin syurga Firdaus. Okey, balik pada Zuraida. Apa pengajarannya saudara? Apa pengajarannya? Ini hukuman yang paling ringan di dunia yang diterima oleh Zuraida Kamarudin ini, walaupun jumlahnya 10 juta, hukuman di dunia. Ni Lebah selalu guna ni. Di akhirat belum tahu lagi. Tapi nilai satu pengkhianatan. Pengkhianatan itu sebenarnya tidak boleh dibayar dengan 10 juta. Pengkhianatan itu, sikap mengkhianat itu. Pertama, mengkhianati diri sendiri. Kedua, mengkhianati parti. Mengkhianati presiden yang memberi kepercayaan kepada kamu. Kemudian mengkhianati kerajaan yang dipilih oleh rakyat.
Apa banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh Mak Lampir. Ya, siapa pula rajin buat undian ni? Ada undian, okey undilah. Ha? Sekejap, undian lalu siap tadi saya jadi terpotong. Ha? Apa? Terkejut. Betul. Nah, pengkhianatan itu tidak boleh dinilaikan dengan nilai 10 juta. Sebab lawan berkhianat adalah kejujuran. Apakah kejujuran boleh dibayar? Tak ada, saudara. Kejujuran tidak ada nilai dia. Tak ada. Ya, tak ada dijual di mana-mana dan kita taklah beli kejujuran itu. Jadi lawan kepada kejujuran adalah pengkhianatan. Dia juga tidak ada nilai. Ya? Apakah kamu nak bayar khianat kamu dengan harga 10 juta? 10 juta. Yang kamu khianat siapa? Seluruh rakyat Malaysia yang memilih Kerajaan Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan. Apabila dalam PRU 14, rakyat Malaysia memilih Kerajaan Pakatan Harapan untuk 1 penggal. Mereka nak tengok Kerajaan Pakatan Harapan itu mentadbir 1 penggal. Ya? Tetapi tak sampai 1 penggal. Baru 22 bulan, ya, kamu dah mula dah nak mengkhianati kerajaan itu. Satu pengkhianatan yang kamu lakukan kepada rakyat. Itu belum kira lagi pengkhianatan yang kamu lakukan kepada parti. Ya, yang telah memberikan kamu watikah bertanding. Sebelum watikah diberikan, kamu diberikan kedudukan dalam parti. Daripada orang menjual di penjaja-penjaja tepi jalan, seperti makcik-makcik tepi jalan itu, parti angkut. Duduk dalam parti, beri kedudukan. Jawatan dalam parti. Melalui jawatan dalam parti itulah kamu dipandang dan dipilih untuk jadi calon. Melalui jadi calon itulah segala jentera dikerahkan. Jentera-jentera wanita terutamanya. Ya, dikerahkan untuk bantu kamu. Menang pilihan raya. Bukan sekali dia menang dalam parti ini. Sampai ke peringkat bila dia menang, dia rasa dia gagah. Dia rasa dia orang yang hebat. Kemenangan dia atas pribadi dia. Ya? Sebab itu bila dia berada dalam kerajaan, dilantik pula jadi menteri. Ya? Atas parti. Kalau dia bukan parti, dia tidak dapat jadi menteri. Dan dia jadi menteri. Bila dah jadi menteri, mulalah rasa ego dan sombong. Ya? Lupa kepada jasa parti. Lupa kepada jasa presiden, walhal waktu dia jadi menteri, presiden parti pun tidak ada jawatan apa-apa. Anwar ni, bukan sekarang ni saudara, dia jadi Perdana Menteri tak ambil gaji. Ya? Bahkan dia, sewaktu kita jangan kerja PH dulu jadi kerajaan, dia tak jadi menteri pun. Berapa banyak pengorbanan Anwar Ibrahim lakukan kepada kita rakyat Malaysia, berapa banyak pengorbanan Anwar Ibrahim lakukan kepada parti. Tunjuk kepada saya mana ahli parti yang nak pegang jawatan tak nak ambil gaji. Yang tak berebut jawatan, tunjuk kepada saya. Tapi Anwar Ibrahim waktu kerajaan PH menjadi kerajaan, dia tak jadi menteri. Dia ahli parlimen. Bila dia jadi Perdana Menteri pun, dia tak nak ambil gaji. Orang macam ini, ya, yang mengangkat Zuraida di dalam parti menjadi menteri, ini pun tergamak Zuraida khianati. Sebab itu 10 juta itu bagi saya tak sampai 1 hun, 1 atom. Nak dibandingkan dengan pengkhianatan yang dia lakukan itu. Itu terhadap Anwar Ibrahim pun, dia khianat Anwar pun tak berbaloi 10 juta, saudara. Belum lagi dia kira mengkhianati parti, belum lagi dia kira mengkhianati rakyat. Sebab itu khianat jangan buat main-main. Sebab itu selalu saya bagi tahu, saya selalu ulang. Kalau kita nak berkawan, nak berbaik, lebih baik kita berbaik dengan musuh. Ya? Lebih baik kita berbaik dengan musuh berbanding kita berbaik dengan pengkhianat. Contoh hari ini, suka tidak suka, mau tak mau kita kena berbaik dengan UMNO. UMNO itu musuh politik kita. Kita lawan dia lama. Permusuhan kita berdasarkan permusuhan politik. Dia musuh kita dalam politik dulu. Tapi bila nak bekerjasama, tidak ada masalah.
Tapi jangan sesekali bekerjasama dengan Parti Bersatu. Sebab di sana, daripada ketua dia sampai ke bawah, semua pok-pok pengkhianat. Jangan sama sekali dengan Bersatu. Sebab dia pengkhianat. Dengan UMNO tak apa. UMNO musuh politik. Saudara, dalam sejarah Islam sendiri, sejarah Rasulullah SAW sendiri, dia pernah menjalinkan kerjasama berhubung dengan pihak musuh. Musuh Islam, tentera kafir Quraisy. Kita ada perjanjian Hudaibiyah. Mengadakan gencatan senjata. Ya. Mengadakan perjanjian dengan musuh kafir Quraisy yang selalu diperangi, yang berperang dengan tentera Islam. Itu musuh. Tapi Nabi buat perjanjian, jumpaan. Sebab apa? Demi kebaikan tentera Islam, umat Islam waktu itu. Untuk kita lebih selesa dan tidak diganggu sewaktu pergi ke Mekah. Dia adakan perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian itu, Nabi menunjukkan sikap apa? Bukan sikap ego, bukan sikap sombong. Tapi sikap mengalah dan kalau boleh bertoleransi seminima mungkin. Itu kita belajar dalam sejarah. Bagaimana dalam surat perjanjian itu ada Muhammad Rasulullah, pihak Quraisy tak setuju. Saya tidak tiraf kamu sebagai Rasulullah. Padam. Nabi kata padam. Walaupun sahabat-sahabat marah. Ya, sahabat ingat ini satu penghinaan. Muhammad Rasulullah tu patut tak boleh padam. Tapi bila musuh kata padam, kami tidak iktiraf. Nabi kata padam. Cuba berlaku waktu itu, kalau bersama Rasulullah itu ada lebih hadi. Ada puak-puak apa masa tu. Ini menghina Nabi. Oh tak boleh, kita tidak akan padam. Kita sanggup bayar 5 juta. Nak saman-saman lah. Kami takkan padam nama Rasulullah. Kalau waktu itu PAS ada lah. Nasib baik waktu itu PAS tak ada. Tapi di bawah kepimpinan Nabi. Dia ajar. Apa salahnya kita berundur setapak untuk maju 10 tapak. Mengalah sekejap untuk dapat kebaikan dan kelebihan yang lebih besar. Ini yang Nabi ajar bila kita berkawan. Bila kita berunding. Dan sering kali diulang oleh Setiausaha Agung, Syafruddin Nasution. Ya? Kalau kita berunding dengan musuh, ya, berunding, berpakat dengan musuh, jangan lupa bawa pedang. Sebab kemungkinan dalam rundingan itu musuh nak khianat kita. Jadi nak berdamai ke, nak berunding, jangan lupa bawa pedang. Ya? Kita khawatir dalam perdamaian itu ada pengkhianatan berlaku. Kalau kita nak berperang pula, nak bertempur, jangan lupa bawa pensel. Sebab kemungkinan dalam pertempuran itu musuh ajak berdamai. Ini satu ungkapan yang baik. Ya? Syafruddin Nasution pun mengungkap daripada petikan, saya pun tak ingat pada sahabat lah. Ya, Sayyidina Ali kata salah saya. Ya? Jadi satu benda yang boleh kita jadikan panduan. Kalau kita nak berunding dengan musuh, boleh berunding. Tetapi berhati-hati. Kalau musuh khianat. Kalau kita nak bertempur dengan musuh pun, ya, jangan lupa kemungkinan musuh ajak kita berdamai. Jadi dalam isu ni, dalam politik, lagi banyak perkara perlu dilihat, saudara. Ya? Nak memilih teman dalam politik pun ada cara. Bukan semua orang boleh kita terima. Kita tahu beza. Mana satu musuh, mana satu pengkhianat. Kalau ada